Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kita akan belajar tajuk harmoni pula ya. Okey, sebelum kita berkenalan dengan tajuk harmoni ni, kita kena tahu dia punya tajuk besar dia. Tajuk besar dia prinsip rekaan seni visual. Okey, ada 7 prinsip, salah satu ialah harmoni. Okey. Ha, kita tengok buku teks kita. Okey, tentu anda biasa melihat bunga matahari. Okey, mengapakah bunga ini kelihatan cantik? Kita selalu kalau kita tengok apa-apa, kita akan respon cantik ataupun tak cantik. Tapi dalam istilah seni ni dia ada respon yang lebih lebih halus lagi iaitu estetik. Ada nilai keindahan dia tersendirilah. Cantik tu subjektif kan? Alright. So kita nak relate dengan apa itu kesenian yang kita boleh bincang hari ni ialah macam mana cantik dari segi harmoni itu sendiri. Okey, mengapakah bunga ini kelihatan cantik? Bunga matahari, ni bunga matahari. Mengapa kelihatan cantik? Bentuk kelopak bunga matahari itu serupa. Ini keyword-keyword harmoni lah yang kalau kamu boleh kamu boleh faham tentang harmoni dari segi istilah, keyword dia, kata kunci dia ialah serupa. Kenapa dia cantik? Pertama, serupa, tersusun kemas secara berulang serta gabungan warna kuning kelopak. Warna kuning tu dan hijau, ya, gabungan kuning dan hijau itu menimbulkan kesan harmoni dan kelihatan cantik. Alright. Harmoni ialah tindak balas tampak di alam nyata dan juga karya seni. Okay, kita boleh tengoklah harmoni ni. Kalau kita buat karangan, pemandangan yang harmoni tu pemandangan yang cantik lah, pemandangan yang tenang dan sebagainya. Tapi dalam seni visual pula, harmoni ni kita boleh hasilkan, kita boleh createkan. Itu sebab kita nak buat, kita nak belajar perkara ni, create dalam karya kita. Okey, kesepaduan antara unsur seni seperti warna, garisan, rupa, bentuk, jalinan dan ruang boleh mewujudkan kesan harmoni pada satu karya. Ingatlah kita belajar kelas-kelas sebelum ni. Ini warna, garisan, rupa, okey, jalinan. Ini unsur seni pula ada 6. Inilah ni ya. Garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang. Prinsip seni pula ada 7. Okey. Tak apa, kita berkenalan semua. Kita tengok ini harmoni pada itulah, pada bunga matahari, ini harmoni pada karya, ini harmoni pada pakaian tradisional, motif pakaian tradisional. Okey, kita tengok persepsi seni, definisi harmoni. Prinsip harmoni berkait rapat dengan penyatuan objek atau elemen rekaan yang sama. Nampak tak? Sama. Atau bahasa lain seragam, sama. Dalam sesebuah gubahan secara tersusun, teratur, bersesuaian. Nampak tak? Okey. Jadi keyword-keyword ni untuk kita nak definekan, untuk kita nak definisikan harmoni itu macam mana. Sebab harmoni ni boleh diajar lah. Maksudnya kita boleh train. Kamu sebagai pengkarya, sebagai seorang orang yang belajar seni, kita boleh createkan harmoni itu. Ataupun kita boleh tangkap nilai harmoni itu. Macam mana tu Okey, cikgu ni cakap sampai ke langit tu. Okey, contohnya susunan set kerusi meja. Kita tengok set kerusi meja dekat rumah kita tu kan. Adakah susunan dia harmoni ataupun tidak? Manakala apa tu, sekejap. Cikgu nak ambil madam cikgu highlightkan kerusi meja nak buat apa kan? Okey, cikgu nak highlightkan itu adalah susunan teratur tu. Okey. Okey. Manakala unsur jalinan atau rupa yang sama. Istilah dia sama. Okey. Contoh prinsip harmoni dalam elemen rekaan. Gabungan unsur tersebut dapat mewujudkan gubahan yang menyenangkan dari segi tampak dan menimbulkan kesan keindahan. Yang inilah. Dia mesti ada indah, kita nampak selesa, kita nampak seimbang,
kita nampak ketenangan. Nampaklah? Inilah kesan-kesan daripada prinsip harmoni secara visual kita lah. Kita belajar pendidikan seni visual. Kita melihat pendidikan seni melihat. Kita lihat karya-karya harmoni ni, kita akan lebih tenang, kita akan dapat efek lebih indah, kita akan dapat efek seimbang dan ketenangan. Okey lah. Okey. Susah nak explain dari segi perkataan. Jadi kita tengok gambar lah. Okey. Kita tengok contoh gambar di sini. Macam mana cikgu nak explain di segi gambar pula. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, gambar. Okey. Yang ini, cikgu sengaja ambil subjek matter ataupun objek dia buah apple. Yang ini adalah contoh buah apple yang tersusun secara harmoni. Dari segi warna dia, dari segi bentuk dia, dari segi jalinan dia, tersusun secara harmoni. Harmoni maksud dia tersusun seragam. Tersusun dengan teratur. Macam tu. Okey. Nampak? Okey, kita tengok pula macam mana yang dikatakan, macam mana yang tidak harmoni pula. Okey, kalau tidak harmoni, macam ni. Pada asalnya, kalau kita tengok, tersusun dah seragam. Tetapi ada buah apple yang tidak harmoni. Nampak kat sini ya. So, buah apple yang lain semua hijau. Yang ini dah rosak lah. Buah apple yang rosak. Okay. Yang ini dia tidak harmoni lah. Dia mencacatkan pemandangan harmoni kita. Macam tu. Senang nak faham kan? Yang lain semua hijau. Yang ini tiba-tiba satu yang rosak. Yang lain semua segar. Yang ini dah busuk. Okay. Tidak harmoni dari segi visual. Okay, visual. Tapi macam mana nak bagi harmoni semua? Boleh. Buang yang ini, letak buah apple yang segar balik. Ataupun kita buang semua apple yang segar, kita letak semua buah apple yang rosak. So, masih lagi harmoni. Dari segi visual, bukan harmoni dari segi buah busuk tu. Okey. Okey. Kemudian kita tengok lagi. Okey. Macam ni juga. Buah apple tu tersusun seragam dah. Cuma ada yang terpotong. Kalau kamu tengok kat sini, terpotong kat sini. Yang ini maksud dia tidak harmoni lah. Dia ada prinsip lain. Nanti kita belajar di next class lah. Okay. Tapi kita boleh faham yang ini prinsip dia bukan prinsip harmoni lah. Ini pun sama. Buah saiz sama, cuma warna berbeza. Warna berlawanan. Ini pun ada prinsip dia, tapi bukan prinsip harmoni. So, yang manakah harmoni? Yang ini harmoni. Nampak? Boleh faham? Alhamdulillah. Kalau boleh faham, bagus. Okey, kita tengok balik. Dia punya. Itulah. Dia punya. Okey, kita tengok balik buku teks kamu. Okey, untuk memahami definisi harmoni. Harap kamu faham lah. Kalau tak faham, tak apa. Kamu boleh tanya cikgu lagi lah. Tapi nanti cikgu rasa explanation cikgu tu dari segi perkataan, dari segi gambaran, ada gambar. So, memudahkan untuk kamu memahami lah tajuk prinsip harmoni ni. Okey. Kita tengok seterusnya. Ciri-ciri harmoni pula. Ciri-ciri harmoni. Kita kecilkan sikit. Ciri-ciri harmoni yang jelas mampu menghasilkan kesatuan apabila penyusunan unsur-unsur apa ni? Rupa, bentuk menghala ke arah yang sama. Kalau kita tengok unsur-unsur seni ni kita dah belajar. Okey, apa itu garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna, ruang. Tak apa, cikgu ulang balik supaya kamu dapat ingat perkara ni. Lagi cikgu tunjuk contoh secara visual. Okey. Ciri-ciri ini penting bukan sahaja pada gubahan karya seni visual, malah pada alam semula jadi dan objek buatan manusia. Ya, dia ada. Karya harmoni ni ada di mana-mana sahaja. Kadang kita cuma cikgu nak bila kamu belajar seni ni, kamu aktifkan mata seni kamu. Mata seni kita ada, cuma kita tak hidupkan sahaja.
Okay, selepas ni, lepas belajar tajuk ni, oh, kamu dapat tengok, oh, inilah yang cikgu cakap, harmoni tu. Alright. Okay, prinsip harmoni tidak akan wujud sekiranya terdapat unsur yang bercanggah dalam sebuah gubahan. Contoh, imej yang berikut membantu anda memahami ciri-ciri harmoni dengan lebih jelaslah. Okay, memang senang sebenarnya ni. Okay, harmoni, ciri-ciri harmoni pada alam semula jadi. Okay, kalau kita tengok bunga ni, okay, dia harmoni pada alam semula jadi, harmoni pada objek buatan manusia, harmoni pada karya seni visual. Okay, kita tengok macam ni contoh-contoh lah. Okay, harmoni pada alam semula jadi. Okay, okay, alam semula jadi. Cikgu kalau boleh nak zoom biar dia center sikit dekat kamu punya skrin tu lah. Okay, alam semula jadi. Prinsip harmoni dari segi warna, bentuk dan jalinan. Okay, warna kamu dah tahu. Bentuk, kalau ada bentuk 3D tu kan, 3 dimensi tu bentuk lah. Okay. Cuma ini contoh ini dia kurang lah dari segi bentuk tu. Tapi dia ada, tapi kurang dari segi bentuk tu. Tapi segi warna, kita nampak ada tone lah, warna tu sendirilah. Ingat lagi tak? Kategori-kategori warna, suhu warna, nilai warna, bentuk dan jalinan. Jalinan tu sifat sesuatu permukaan. Cikgu risau juga sebab kamu ni ingat ke tak ni unsur-unsur seni. Tak apa, sekejap lagi cikgu tunjuk. Kita tengok alam semula jadi dululah. Tadi bunga. Ini rama-rama. Prinsip harmoni dari segi penyatuan dua unsur seni. Apa dia tak sebut dua unsur seni? Apa dua unsur seni tu? Rupa. Rupa tu bersifat dua dimensi. Rupa. Dari segi apa lagi? Kalau tengok dari segi jalinan pun ada jalinan bercorak. Alright. Kita tengok pada objek, harmoni pada objek buatan manusia. Dalam bentuk dan warna gabungan, warna bangunan, sorry. Kita tengok bentuk yang ada, ini kalau tak salah cikgu apa ni? Macam mimbar pun ada, macam ni lah ada seni bina lah sedikit kat sini. Okey, so kita nampak harmoni. Mungkin dari segi seimbang pun nampak juga kan? Harmoni dari segi bentuk yang seimbang. Okey. Kita tengok kat sini pula. Ni susunan lah. Kita tengok prinsip harmoni dalam susunan perabot itu sendirilah. Dia tak ada susunan yang bercanggah. Susunan dia semua seragam saja. Okey, kita tengok pula contoh harmoni dari segi karya seni visual lah. Ini karya grafik. Grafik ni maksud dia kita guna ilustrasi, kita guna tipografi, huruf-huruf. Kita susun semua ni, kita nampak harmoni dari segi rekaan grafik. Layout dia. Pada karya ini pula, ini kita panggil apa ni? Karya tanglung lah. Ada objek yang digantung dan letak lampu ni ataupun tanglung lah kan, lampu yang tergantung. Okey, prinsip harmoni dari segi motif berulang. Nampak ni? Motif-motif dia. Motif ni corak-corak yang berulang ni. Seragam saja kan? Tak ada yang bercanggah satu sama lain. Okey, senang nak faham. Cuma dari segi unsur seni ni, cikgu nak juga kamu dapat tangkap dulu. Sebab nanti, kalau kamu tak dapat tangkap 6 unsur seni tu, nanti kamu akan bila masuk tajuk prinsip harmoni ni, kamu akan dia ada kaitan tau, dia ada kesinambungan. Apa itu 6 unsur seni dalam prinsip seni tu nanti kita kita bukan berkenalan, kita refresh balik 6 unsur seni tu, bagaimana dia main peranan lah. So kita kena faham 6 unsur seni. Kita tengok dulu yang ini ya. Apa itu 6 unsur seni? Yang kita belajar tu dia ada kesinambungan. Yang pertama garisan. Nampak? Ini cikgu pause. Garisan. Kamu nampak garisan melengkung, garisan melintang, garisan menegak, serong dan sebagainya. Kemudian, lepas garisan, ini kita panggil rupa. Rupa. Nampak tak? Garisan yang lebih kurang kalau konsep nak senang faham dari segi perkataan, garisan tu bercantum lah. Kita bercantum balik. So, jadi rupa.
Ada rupa segitiga, rupa segi empat, rupa segi rupa bulatan, bujur dan sebagainya. Okey. Faham? Okey, bentuk pula. Nampak nampak tak? Bentuk dah mula ada sedikit toner dan kita dah dapat nampak dah. Tadi rupa ikan nampak macam 2 dimensi sikit. Bentuk dah mula 3 dimensi. Okey? Boleh faham rupa, bentuk. Okey, 3, 4. Okey. Jalinan. Nampak Jalinan apa pula? Selepas dapat bentuk, ada jalinan pula. Macam kalau kamu tengok dekat sini, jalinan urat-urat kayu, urat-urat kayu tu. Jalinan tu sifat satu permukaan. Kalau ikan bersisik, kan? Kalau buah ni, yang ini mungkin buah rambutan, berambut, berbulu dan sebagainya. Okey, jalinan. Okey, yang keempat dah. Okey, yang kelima. Okey, warna. Yang ni senanglah, cikgu tak payah explain. Warna tu kamu faham. Cikgu tanya kamu, apa itu warna? Kamu jawab, warna itu color. Apa itu color? Color itu warna. Bagus jawapan kamu. Okey, dan satu lagi ialah ruang. Nampak Ruang tu apa? Ruang tu kita meletakkan karya tu pada satu-satu tempat, dia akan wujudkan ruang lah. Yang kamu belajar tadi tu kan? Nampak tadi bila kita dah tadi dapatkan bentuk apa semua tu, lepas tu kita letak sedikit background. Okey, nampak tak ada sedikit garisan kat belakang tu? Nampaklah cube tu berada dalam satu ruang. Okey, ini pun sama, ikan tu kita letak background ni apa, rumpai-rumpai laut ke apa, rumpai-rumpai ni. Nampak tak satu ruang, ikan ni berada dalam rumpai. Okey, ini pula kita buat dua objek. Tadi sebuah rambutan, sebiji rambutan, kita buat sebiji lagi. So, wujudkan ruang juga. Okey, senang nak faham 6 unsur seni tadi. Garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang. Alhamdulillah. Okey, bila kamu faham ni barulah senang cikgu nak cerita tentang prinsip-prinsip pula. Okey. Kita tengok sini fungsi harmoni, ciri-ciri harmoni wujud pada satu objek punya fungsi tertentu. Raja berikut menunjukkan fungsi harmoni lah. Okey, harmoni ni fungsi dia kalau kamu tengok gambar ni macam semua benda yang kita lihat ada kaitan dengan fungsi-fungsi prinsip lah. Okey, yang ini kita panggil estetik. Kalau kita highlight kat sini, estetik. Cikgu tukar color sikit. Okey, cikgu ambil warna merah. Nampak tak? Estetik. Estetik. Okey, kemudian yang ini seimbang. Okey, kita nampak fungsi harmoni ni dia biasanya dia memang akan ada keseimbangan kat situ. Kemudian wujud dalam karya cetakan benang. Ini dia explanation sikit tentang karya-karya yang mewujudkan harmoni lah. Ini kita tengok garisan-garisan yang tercipta tu ada nampak kesan-kesan harmoni, kesan-kesan visual yang harmoni. Okey, satu lagi fungsi harmoni ialah ketenangan, keindahan. Estetik tu keindahan. Okey, keseimbangan, ketenangan. Macam itulah. Okey, dan apa lagi? Ada 3 lah. Keseimbangan, keindahan, ketenangan. Okey, kita tengok teknik penghasilan harmoni. Inilah teknik penghasilan ni lah yang bermain dengan unsur-unsur seni yang cikgu cerita tadi tu. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, bagaimana harmoni terhasil? Kita tengok satu-satu. Kalau cikgu zoom sikit. Okey, sekejap Dia nak zoom kat kamu semua. Alright. Yang pertama, unsur seni rupa. Ni cikgu kalau boleh draw lagi cantik. Okey. Susunan unsur rupa dan bentuk menghala pada satu arah. Ni menghala pada satu arah. Ini beralun betul guys cikgu. Okay, kalau kita tengok ni, ini nampak dia ada arah-arah dia lah. Macam tu. Okay. Tak kisahlah arah macam mana, tapi nampak tak? Semua seragam saja. Menghala pada suatu arah. Ukiran karya ukiran menghala pada satu arah. Okay. Senang nak faham Okay. Tu teknik yang pertama kalau kamu nak wujudkan harmoni lah. Pengulangan motif yang sama. Okey, cikgu nak ambil warna lain lah. Dia ni sikit. Okey, lepas tu
Besarkan sikit. Motif yang sama. Ni segitiga, motif segitiga. Oh, besar sungguh ni. Segitiga dia. Ulang segitiga ni. Okey, ini apa ombak kan? Kalau ni kita panggil apa ni? Ombak ni kan. Ombak satu, ombak dua. Okey, dia ulang yang sama. So, pengulangan motif-motif tu kita boleh sebut juga corak yang sama. Okey, yang ketiga. Okey, cikgu kecilkan sikit lah. Besar sangat dah. Besar sangat. Okey, sekejap. Kecil sikit. Okey, yang ketiga harmoni pada penggunaan warna lah. Warna-warna harmoni ni kalau kita ingat tajuk warna kita belajar tu warna-warna harmoni, warna yang bersebelahan dalam roda warna kan. Okey. Dia tidak bercanggah satu sama lain lah. Okey, kemudian kalau kita tengok kat sini okey, sayangi alam sekitar. Huruf-huruf dalam poster kita nampak dia punya penggunaan huruf tu lah. Dia tidak bercanggah satu sama lain. Sebenarnya kalau huruf, kalau berbanding dengan poster ni, cikgu tak berapa setuju lah. Sebab huruf dia kena kontra. Yang ni prinsip yang kita akan cerita seterusnya. Kalau melibatkan poster, huruf tu mesti kontra. Mungkin harmoni ni dari segi susunan sahaja. Okey, susunan huruf. Kita susun huruf tu, kita ulang balik huruf tu yang sama. Itu kita panggil teknik menghasilkan harmoni. Okey, tapi kalau dalam poster janganlah kamu buat keseluruhan tu harmoni. Jadi orang tak boleh baca nanti penggunaan apa macam warna, pemilihan warna tu orang tak boleh baca pula. Okey, tapi kalau susunan memang kena ulang balik huruf-huruf yang jenis yang sama dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah susunan unsur rupa. Unsur rupa yang seimbang. Yang ini kita tengok kiri dengan kanan tu sama, seimbang. Rupa, ingat tadi rupa macam mana? Kan, bila cikgu sebut ni, barulah kamu senang nak faham. Okey, so dekat sini, okey, kita dah belajar. Okey, so dah habis tajuk harmoni ni. Okey, rumusan dia, apa yang kamu belajar hari ni ialah okey, harmoni tindak balas tampak dalam alam dan karya seni yang menyepadukan unsur-unsur seni. Okey, sepadu tu satu bab, satu lagi mesti seragam, sama, teratur. Okey, tu definisi dia. Ciri-ciri dia harmoni pada garisan, harmoni pada susunan bentuk, harmoni pada warna, harmoni pada segi penyatuan dua unsur, harmoni dari segi aspek warna, bentuk dan jalinan. Fungsi ada 3, mewujudkan keindahan, memberi ketenangan dan mewujudkan keseimbangan. Dan teknik ada, tadi kita belajar ada 5 teknik. Pengulangan motif yang sama, penggunaan teknik warna, susunan unsur serupa, susunan unsur rupa, susunan huruf-huruf pada reka bentuk poster. Yang ini susunan huruf, bukan warna huruf. Okay, susunan huruf yang serupa. Okey, sampai di situ dulu kelas kita untuk belajar prinsip harmoni. Jumpa lagi insya-Allah dalam kelas yang akan datang. Jangan lupa jawab soalan yang cikgu bekalkan untuk kamu ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.